Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, pada pagi Khamis, kita dapat lagi menyambung sesi tazkirah, ingat memperingati di antara satu sama lain. Tazkirah untuk saya juga dan juga untuk tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini saya akan membicarakan sambungan daripada topik yang kita telah pun sembang, kita telah bincang pada minggu-minggu yang lepas, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hak-hak yang wajib kita penuhi, yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita lakukan terhadap Al-Quran. Maksudnya kewajipan kita terhadap Al-Quran. Maknanya kalaulah kita ini tidak melaksanakan hak tersebut, kita akan didakwa pada hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Baik, hak yang seterusnya, ingat T yang seterusnya ialah tadabbur. Tadabbur. Kita perkataan tadabbur ini kita telah biasa dalam bahasa kita dah disebut ataupun dah biasa digunakan perkataan tadabbur. Tadabbur ini maksudnya ialah kita mengamati, menghayati, mencongkel perkara-perkara yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Surah Al-Qamar ayat 17. Sesungguhnya, demi sesungguhnya, ataupun dengan sesungguhnya, sebenar-benarnya kami telah mempermudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dijadikan peringatan, untuk kita ingat, untuk kita hafal, untuk kita memahaminya. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mengambil peringatan daripada Al-Quran. Jadi kata Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata maksudnya ialah sahalna lafzahu wa yassarna ma'nahu. Kami mempermudahkan menyebut lafaznya, menyebut lafaz Al-Quran. Maknanya kalau kita membaca Al-Quran, kita orang Melayu, walaupun kita makan belacan banyak kan, tapi alhamdulillah bila bab Quran ni kita boleh membaca Quran dengan baik. Orang Arab sendiri pun bila tengok orang Melayu baca dengan lagunya, dengan makhrajnya apa semua, dia tabik, masya-Allah. Orang Melayu, orang Malaysia. Mana kita mudah menyebut lafaznya, menyebut perkataannya. Kemudian wa yassarna ma'nahu, dan kami mempermudahkan maknanya, memahami maknanya, mencungkil maknanya. Liyatadhakkaran nas, supaya manusia itu mengambil peringatan daripada Al-Quran. Jadi maknanya Al-Quranul Karim ini ialah kitab yang Allah Subhanahu wa taala mempermudahkannya untuk kita, untuk manusia keseluruhannya. Maknanya bila orang membaca Quran dengan baik, dan juga waktu yang sama juga untuk kita nak mentadabbur, untuk kita nak mengetahui makna juga, dia tidaklah terlalu susah. Cuma dia ada peringkat-peringkatnya lah. Kita kena memahami dalam bahasanya, bahasa Arabnya, kemudian kita memahami tafsirannya, dan juga akhirnya kita barulah kita bertadabbur. Kemudian
perintah tadabbur Al-Quran ini bukan perintah yang khusus untuk orang Islam. Maknanya semua manusia yang kita kata dalam konteks semenjak diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke akhir zaman, wajib mentadabbur Al-Quran. Maknanya tidak terlepas daripada, walaupun mereka tidak Islam, tapi mereka tetap dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu tidak tadabbur Al-Quran? Lebih lagi pada ketika ini nak memperoleh Al-Quran dalam era IT, teknologi ini, jadi tak susah. Internet, kalau kita buka internet nak mencari Al-Quran, type Al-Quran, type mushaf, kita boleh download, kita boleh tengok software, application yang mentafsirkan aplikasi yang berkaitan dengan Al-Quran, segi bacaannya, dari segi terjemahannya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka, bisa disebut mereka ni manusia, orang-orang musyrikin Mekah dan juga seluruh manusia sehingga ke akhir zaman, mereka tidak mentadabbur Al-Quran. Kalaulah mereka mentadabbur Al-Quran, dan mereka dapati, kalaulah akhirnya dalam rumusannya mereka akan dapati bahawa Al-Quran ini datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah bukan daripada sisi Allah, maka akan dapati dia ada banyak perselisihan, yang banyak berlaku perselisihan ataupun banyak berlaku kontradik antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi kalau orang yang benar-benar mentadabbur Al-Quran, dia tak akan menemui kontradik yang dalam Al-Quran. Akhirnya dia akan dapati bahawa Al-Quran di antara satu sama lain itu dia ada pertautan, di antara ayat dengan ayat yang lain. Sebab tu kalaulah kita tengok dalam Al-Quran pun, dia cerita, dia lompat-lompat. Maksudnya dia taklah dalam bab ni dia cerita tentang cerita tentang Nabi Adam saja kan. Kemudian bab yang lain dia ceritakan tentang Nabi Musa dan sebagainya. Dia dalam surah ni dia ada cerita sikit, dalam surah lain dia ada cerita sikit, surah lain dia ada cerita sikit. Jadi dia bila kita combinekan, kita kombinasi, maka cerita-cerita itu dia membawa kepada dia ada pertautan antara satu sama lain. Kita takkan mendapati dia ada kontradik di antara satu sama lain. Baik. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, dalam mentafsirkan ayat ini, dia kata, kalaulah mereka mentadabburnya dengan sebenar-benar tadabbur, lawajaduhu, nescaya mereka akan mendapatinya mu'talifan, maksudnya dia akan berkait antara satu sama lain, dia bercantum, ghairu mukhtalif, tidak berselisihan, sahihul makna, dia akan membawa makna yang sahih, qawiyul mabani, dan dia membawa binaan ayat yang kuat, balighan fil balaghati, dan dia membawa sampai darjat yang tertinggi dari segi balaghahnya. Maknanya itu kelebihan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini, sebab itu mukjizat Al-Quran ini, antara bentuk mukjizatnya ialah kekuatan dia itu tidak dapat ditandingi oleh dalam bentuk-bentuk yang tertentu, dalam bentuk-bentuk yang lain. Contohnya dari segi bahasa, Quran memang tinggi bahasanya. Kemudian dari segi maklumat yang disampaikan oleh Al-Quran, kemudian dari segi hukum syaraknya, semuanya adalah mukjizat. Sebab tidak ada suatu nas, teks yang dikaitkan dengan keagamaan yang dapat mengatasi Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran Karim kita tahulah bahawa Al-Quran itu adalah kalamullahi subhanahu wa ta'ala, diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibaca, dan juga dipermudahkan juga untuk kita memahami maknanya bagi orang yang nak tadabbur, orang yang mentadabbur, orang yang cuba untuk mencongkel rahsia-rahsia yang
terdapat di dalam Al-Quran, dan tidak ada perselisihan, tidak ada pertembungan di antara hukum hakamnya. Begitu juga perkhabaran yang disebut dalam Al-Quran juga tidak ada pertembungannya. Bahkan setiap perkhabaran itu dia menguatkan di antara satu sama lain. Kemudian kenapa orang tidak tadabbur Al-Quran? Kenapa berlaku di kalangan umat Islam sendiri dan juga di kalangan manusia mereka tidak tadabbur Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebab-sebab ataupun faktor orang berpaling daripada tadabbur Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Atau di dalam hati mereka itu, dalam hati-hati mereka ada kunci-kunci, ataupun kita kata kuful ni macam pedal ayam lah, pedal ayam kan disebut kufl dalam bahasa Arab. Maksudnya terkunci mati, menyebabkan kita ini tidak tadabbur Al-Quran. Jadi di sini kita kena muhasabah diri kita. Kalaulah didapati kita ni berat sangat, susah sangat nak buka Al-Quran, nak tadabbur, nak memahami Al-Quran, maka ketahuilah bahawa kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ujian yang besar, bukan ujian kecil, yang menyebabkan kita ni tak didorong untuk tadabbur Al-Quran. Jadi yang sepatutnya ialah kita kena, ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah hatiku untuk tadabbur Al-Quran. Minta tolong, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dihilangkan dalam hati kita ni kegelapan ataupun orang kata tutupan yang menyebabkan kita ini tidak mendapat cebisan daripada cahaya Al-Quran. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas. Namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar. Dia hafal Al-Quran. Dia hafal surah Baqarah. Tapi dia hafal bukan dalam tempoh yang tempoh yang singkat. Dia menghafal dalam tempoh yang lama. Nak habis satu surah Baqarah tu, katakan kalau dalam Quran tu ada 30 muka surat, bukan 30, 60 muka surat, 3 juzuk. Surah Baqarah tu kalau orang biasa dia hafal dalam 2 minggu ataupun sebulan dah habis. Tapi Ibnu Umar ini dia hafal surah Baqarah bertahun-tahun baru habis. Sebab apa? Sebab bila dia hafal satu surah, satu ayat daripada Al-Quran, dia akan tadabbur. Dia akan tadabbur, dia akan berfikir, dia akan mendalami maknanya. Lepas tu bila dia dah habis, dia dah faham dah satu ayat tu, barulah dia beralih kepada ayat yang lain. Tu yang jadi panjang masa tu. Imam Mujahid dia kata aku telah pada satu hari aku telah membentangkan mushaf, baca mushaf kepada Ibnu Abbas dalam 3 kali 3 kali bentangan daripada Fatihah, surah Fatihah sehinggalah ke penutup surah An-Nas. Dia kata Sayyidina Abbas itu dia setiap ayat dia akan berhenti, kemudian dia memberi peluang kepada aku untuk bertanya berkenaan dengan ayat tersebut. Berhenti satu ayat, dia berhenti, kemudian aku pun bertanya. Jadi kata sahabat Mujahid ni, Imam Mujahid ni, dia kata ra'aitu mujahidan sa'ala Ibnu Abbas an tafsirul Quran wa ma'ahu alwahuhu wa yaqulu lahu Ibnu Abbas uktub hatta sa'alahu an tafsir kullu. Dia kata aku lihat Mujahid dia akan bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan dengan tafsir Al-Quran, dan bersama Mujahid tadi dia bawa lauh ni maksudnya kepingan papan-papan, dia banyak jadi dia akan tulis apabila Ibnu Abbas dia kata uktub, tulis, maka dia pun menulis, sehingga dia kata dia menulis berkenaan dengan tafsir keseluruhannya. Imam Mujahid ni anak murid pada Ibnu Abbas, dan dia juga adalah salah seorang tabi'in,
dan dirujuk ataupun yang diambil pandangan tafsirnya daripada Mujahid. Sebab apa? Mujahid diambil daripada Ibn Abbas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia belajar dengan Ibn Abbas, setiap ayat yang dia belajar, dia akan bertanya berkenaan dengan tafsir, dan Ibn Abbas menerangkan tafsir dan dia menulis. Lepas tu barulah kitab-kitab tafsir ada. Dulu orang tulis macam-macam dalam bentuk atas pelepah tamarnya, atas loh papannya dan sebagainya. Kemudian kita tengok salafus salih rahimahullah ta'ala, mereka sangat memberi perhatian tadabbur dan tafsir Al-Quran. Maknanya kehidupan mereka ini, antara prioriti dalam hidup mereka ialah tadabbur Al-Quran. Tadabbur dan tafsir Al-Quran. Kenapa? Kerana mereka mengikut sunnah Nabi SAW. Maknanya tadabbur Al-Quran ini, atau memahami Al-Quran, belajar Al-Quran adalah sunnah. Sunnah ni maksudnya perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sunnah ni dia ada wajib, ada sunat, ada makruh. Dia ada berkait dengan hukum 5 juga. Yang haram tu Rasulullah tak pernah buat. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW apabila dia membaca Al-Quran, dia akan faham setiap ayat, dia akan tadabbur setiap ayat. Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka biasa mendengar Rasulullah SAW apabila Rasulullah membaca, apabila ceritanya ada seorang perempuan, dia membaca dia membaca surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Rasulullah mendengar bacaan perempuan tadi hingga akhir. Kemudian Rasulullah bangun. Rasulullah membangun, dia kata na'am. Dia kata ya, telah datang kepadaku Al-Ghashiyah. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Ghashiyah tu. Apa maksud Al-Ghashiyah? Jadi Rasulullah SAW bila dibacakan Al-Quran, baginda akan istima', maknanya mendengar dengan penuh teliti, dengan memberi fokus. Maknanya Quran ini bila dibaca hendaklah kita kena istima', kena dengar. Baik, kemudian disebutkan juga bahawa Nabi SAW apabila baginda membaca ayat yang berkenaan dengan rahmat, cerita tentang rahmat, tentang kemurahan, tentang kebesaran Allah, tentang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya cerita tentang neraka, syurga, tentang bagaimana kita nak mendapat rahmat Allah, syurga, ganjaran sebagainya, baginda akan berdoa, ya Allah, ya Allah, berikanlah aku apa yang kau sebutkan tadi. Kemudian apabila diceritakan tentang azab, maka baginda akan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah, ataupun na'udzubillah minan nar contohnya. Seperti mana yang kita sebutkan, di antara para sahabat yang sangat-sangat memahami makna Al-Quran ini, antaranya ialah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Oleh kerana kelebihan Ibn Abbas ini, pernah dia telah dilantik oleh Sayyidina Umar pada satu ketika untuk menjadi, orang kata apa, menjadi penghulu di kota Mekah. Jadi kemudian pada musim haji, dia akan menyampaikan khutbah, dan dia akan membaca dalam khutbahnya surah Al-Baqarah, dan kemudian dalam satu riwayat disebut dia akan baca surah An-Nur. Kemudian Ibn Abbas dia akan mentafsirkan surah Baqarah ataupun surah An-Nur itu, sehingga kan dikatakan dengan detailnya tafsiran itu, dikatakan kalaulah orang Rom, kalaulah orang Turki, orang Dailam ni ialah di sebelah Uzbekistan sana tu, mendengarnya, nescaya mereka semua akan masuk Islam. Itu maknanya tafsiran Ibn Abbas, maknanya detailnya Ibn Abbas itu. Kemudian tadabbur Al-Quran itu dia ada dua bahagian. Yang pertama disebut tadabbur mufassal, tadabbur yang detail, maknanya setiap ayat itu difahami oleh yang membaca itu dan juga yang mendengar dengan secara detailnya.
Dan yang keduanya disebut tadabbur mujmal, tadabbur ringkas. Maknanya kita sekurang-kurangnya bila kita mendengar Al-Quran ataupun kita membaca Al-Quran, maknanya kita menghadirkan dalam hati kita apa yang dibaca itu, dan kita meyakini bahawa itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tak faham makna. Maknanya masya-Allah ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidaklah mengalihkan kita punya pemikiran kita, tumpuan kita kepada selain daripada itu. Maknanya bila dibaca Al-Quran kita fokus, walaupun kita tak faham makna. Itu disebut tadabbur mujmal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut au al-qasam wa huwa syahid, iaitu apabila diperdengarkan dengan sesuatu dan dia menjadi saksi. Maknanya apabila kita diperdengarkan Al-Quran, kita mensaksikan bahawa apa yang kita dengar itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah disebut tadabbur mujmal. Jadi itu adalah apa yang disebut sebagai tadabbur Al-Quran. Jadi tadabbur Al-Quran adalah satu perkara yang kita mesti lakukan, dan satu amalan, satu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak boleh tinggalkan tadabbur Al-Quran. Jadi saya rasa cukup sekian ini untuk tazkirah pada kali ini, dan insya-Allah pada selepas ini kita akan bersambung pula, akan dipersembahkan ataupun kita akan mendengar pengajaran ataupun daurah berkenaan dengan tulis Al-Quran, menyalin Al-Quran ataupun khat, ilmu khat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulfikri Muhammad Sabri kita. Saya cukup sekian ini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Muhtaram Ustaz Fadli, dan sesi yang seterusnya insya-Allah kita akan sambung lagi pada kali ini, kelas menyalin Al-Quran. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa rabbi tamin bi khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami Al-Quran sebagai teman hidup kami, dan jadikanlah Al-Quran sebagai kawan di alam kubur, dan jadikanlah Al-Quran pada hari kiamat nanti sebagai pembantu dan juga sebagai penyuluh cahaya. Semasa menuju ke syurga, jadikanlah dia sebagai teman, dan jadikanlah dia Al-Quran sebagai penghadang ataupun pendinding daripada api neraka. Dan ya Allah Tuhan kami, jadikanlah ayat-ayat Al-Quran ini, tulisan Al-Quran ini sebagai panduan dan ikutan segala kebaikan, dan limpahkanlah kurniaan, kemurahan dan kemuliaan-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Amma ba'du. InsyaAllah kita berjumpa lagi, dan seperti biasa pada yang dah ada buku, boleh buka muka surat 1. Kita sambung lagi pada sesi kali ini ayat surah Yasin ayat yang ke-7, dan kepada yang belum memiliki boleh dapatkan buku ni lah, Mushaf Nasah ni. Banyak kelebihan ataupun banyak dia sebenarnya, siapa yang ada buku nasah ni bukan untuk simpan untuk jaga elok-elok tau. Untuk buku nasah ni memang untuk ditulis. Memang untuk ditulis. Biasanya masa saya belajar dulu, buku macam ni kita tulis, dan kita boleh bawa
jumpa guru kita. Contohnya nanti bila dah siap muka surat 1 ni, boleh datang ke Yayasan Restu ni, ke Jabatan Kaligrafi ataupun ke Restu College, boleh jumpa guru-guru yang mengajar khat. Boleh minta dia semak dan dia boleh tanda buat komen ataupun tanda tangan dekat bawah ni. Boleh dijadikan bahan belajar. Itu sebenarnya. Itu tujuan buku ni dikeluarkan. So kalau buku ni kita keluar, kita simpan, tak conteng ni, maknanya tak sempurna dah buku ni. Buku ni kita kena tulis, kita semak, nak semak sendiri pun boleh. Cara kita nak semak sendiri, kita dah tulis, kita baca dan kita tandakan dekat sini tarikh ataupun hari berapa. Dan bila kita sambung muka surat seterusnya, kita tandakan dia punya tarikh dia supaya kita boleh bandingkan tulisan kita muka surat yang sebelum ni dengan muka surat yang kita tengah buat ni ada peningkatan ataupun tidak. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi. Boleh tengok ayat yang ke-7 surah Yasin. Sebelum kita nak menulis, kita tengok dahulu, kita baca dahulu dan kita faham dia punya huruf-huruf dia, bentuk dia, barulah kita dapat menulis dengan sempurna. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-7. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Ayat yang ke-8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Dia ayat yang ke-8. So bila kita dah baca, sebelum kita nak menulis, biasanya kita tengok dahulu huruf-huruf dia. Macam mana bentuk huruf lam, macam mana bentuk huruf qaf, huruf dal, dan juga yang seterusnya lah. Selepas dah tengok huruf, tengok pula dia punya baris dia. Baris dia, baris fathah, baris kasrah. Itu salah satu cara kita nak mudah ingat bentuk dia. Bukan apa, bila kita nak menulis dengan cantik, kita dah tahu bentuk, lepas tu kita tengok pula kelas ni, kita tengok yang kita buat secara online ni, kelas ni hanya untuk kita tahu teknik macam mana nak menulis huruf tu. Tu tujuan dia. So dalam kepala kita dah ingat macam mana bentuk, so sekarang boleh tengok dalam kelas ni teknik nak membuat bentuk huruf tu, supaya kita lebih mudah nak buat. Bila kita dah faham dan kita nak tengok. Sama jugalah macam kalau kita nak beli handphone ke, kita nak beli kereta ke apa, macam itulah, kita akan study dulu, kita akan review dulu. Kalau kata nak beli handphone, yang ada depan saya ni iPhone apa ni, iPhone 12 ni, mesti kita akan review dulu iPhone tu macam mana, dia punya spek dia semua. Macam itu juga kita nak belajar menulis bagi cantik, kita tengok huruf dia, kenal huruf dulu, dan baru kita tengok macam mana teknik menulis. InsyaAllah mudah kita nak menulis. Okey, boleh keluarkan pen masing-masing. Yang ada resam boleh pakai resam, boleh pakai pen, pensel, macam-macam alat tulis boleh pakai. Okey. Kalau pen dia celup macam ni. Ni huruf lam. Kalau saya lebih mudah, saya suka menggunakan resam ni. Sebab resam ni lebih mudah nak kontrol. Laqad haqqa haqqal qawlu Okey. Qawlu ada hamzah wasal, ada tanda mati, qaf dalam baris depan. Qawlu ala atas huruf ya, ala ada tanda mat. Tanda mat. Aksarihim
Aksarihim, baris atas, kaf baris mati, huruf sa. Huruf sa ada 3 titik. Beza huruf sa dan huruf sin, bunyi dia pun berbeza. Huruf sa dia bunyi disebut lidah dekat atas, sa. Kalau sin, dia lebih menekan, lebih berat bunyi dia. Aksarihim, fahum, fa, ha, fahum, la yu'minun, la, lam alif, yu, ya, waw, atas waw ada hamzah, mim, nun, mim, nun, waw, nun, yu'minun. Okay. Seterusnya ayat yang ke-8. Inna ja'alna, inna ja'alna, jim, ain, lam, nun, alif, fi, fi a'naqihim, a'naqihim, alif, ain, nun. Selepas huruf nun, atas huruf nun ada tanda mat, tanda mat, kihim, alif ada baris, ada hamzah kotak, ada baris atas. Nakihim, na baris atas, ada tanda mat, dibaca panjang 2 harakat. Qihim, qauf, baris bawah, ha baris bawah, mim baris mati. Nakihim, aghlalan, aghlalan, alif, baris hamzah, ghain, aghlalan, ghain ada titik 1 di atas, lam, lam yang kedua dan ada alif. Ghain ada baris mati, lam yang pertama ada tanda mat lepas dia, dan lam yang kedua, lam alif yang kedua ada tanda tanwin, fathatain. Fahiya, fa, ha, dan huruf ya. Okey, dalam Al-Quran, Rasam Osmani ataupun Al-Quran yang kita Malaysia, kita mengikut Malik Fahad di Madinah, semua Al-Quran yang daripada Malik Fahad, dia baris, dia huruf ya yang di akhir dia tak diletakkan baris, tak diletakkan titik, maaf. Semua dalam Al-Quran yang kita baca yang Malik Fahad, dan sama juga Al-Quran keluaran yang Yassar Restu, Rasam Osmani, baris di ya di akhir tak ada titik. Sebab tu kalau tengok perkataan fahiyah, dia hanya diletakkan baris sahaja, dia tak ada letak titik. Ila, ila pun dia tak ada titik. Maknanya dia alif saghirah ataupun ya, dia tak ada titik. Ilal azqani, alif, lam alif, zal, qaf, nun. Alif ada wasal, lam baris mati, alif hamzah kotak, zal tanda mati, qaf baris atas, alif tak ada baris, dan nun baris bawah. Azqani. Fahum, fa, ha, mim.
fa baris atas, ha baris depan, mim tak ada baris. Seterusnya muqammahun, mim, qauf, ha, bukan ha, waw, nun, muqammahun. Baris dia, mim ada syaddah baris depan, qauf baris mati, mim baris atas, ha baris depan, waw tak ada baris, dan nun baris atas. Itu untuk ayat yang ke-8 surah Yasin. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalam fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Okey, sekarang kita tengok macam mana teknik nak menulis ayat tu. Macam dalam buku dia agak kecil, kita susah nak nampak dia punya cara kita menulis. So sekarang saya tulis mula, supaya lebih nampak dengan jelas bagaimana kita nak membentukkan huruf-huruf ataupun ayat yang terdapat di dalam surah Yasin, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ini. Okey, tengok ayat yang ke-7, laqad, lam. Ni lam. Lam ni nak buat kepala dulu boleh, ataupun nak buat badan dulu pun boleh. Lam. Qauf, sambung terus, pusing, pastikan lubang, nampak dia punya lubang dia. Dal. Laqad. Haqqa, ha. Ni cara buat ha. Tolak ke kanan. Okey. Sambung balik di bawah dia, di bawah kepala ha ni, dan buatkan huruf qauf. Haqqa. Al-qawlu, alif. Lam. Sama juga macam tadi, huruf qauf. Waw. Lam. Laqad haqqal qawlu. Ala. Ala, ain kepala dia dilukis. Ni bentuk dia. Leher dia tolak balik ke depan. Buatkan dia punya bawah dia. Pusing terus naik ke atas. Jadikan huruf lam. Sambung di bawah. Dan letakkan huruf ya. Ala. Okey, ni baris dia. Laqad. Haqqa. Haqqal qawlu. Ala. Okey. Aksarihim, alif. Kaf. Kaf dia dia bengkok. Ni bentuk dia. Dia ada kepala dekat atas. Kepala kaf. Sambung huruf sa. Dan huruf ra. Aksarihim.
Seterusnya huruf ha, pusing, dan mim aksarihim. Fahum la yu'minun. Fa, ha, pusing ke atas, sambung terus huruf mim. Ni cara buat mim. Ekor mim ni dilukis. Bahagian tajam ni dilukis. Dia sebenarnya dalam tulisan khat, dalam huruf-huruf Arab ni, huruf-huruf Al-Quran ni, semua huruf-huruf yang tajam, ekor mim, ekor waw, ekor ra, kepala ain yang tajam, semuanya dilukis dahulu. Dilukis bahagian kepala dia. Sebab kalau dibuat dengan pen, kadang-kadang jadi, kadang-kadang dia jadi tebal. So nak elakkan dia bagi jadi tu, kita buat dia punya lukis dahulu. Guna hujung pen, lukiskan dia punya tajam ni. Okay, terus aksarihim fahum la yu'minun. Ni cara buat lam alif. Buatkan lam, turun, pusing ke kiri. Okay, jarakkan sedikit, buatkan alif. Alif ni dari kepala, tebalkan, turun ke bawah sambil pusing pen, bagi dia nipis dan tutup di bahagian bawah. Macam tu. La yu'minun. Ya. Wow. Lukis. Mim. Turun ke bawah. Naik balik, sambung huruf nun, dan selepas nun huruf waw. Yunun. Okey. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh, huruf yang terakhir huruf nun. Okey. So baris dia aksarihim ada hamzah, hamzah qata', ada baris atas, kaf baris mati, sa baris bawah, aksarihim. Baris atas. Aksarihim, ra baris bawah, ha baris bawah, mim baris mati. Fahum, fa baris atas, ha baris depan. Baris-baris ni diletakkan di atas huruf tu supaya lebih mudah nak dibaca ataupun lebih mudah nak dikenal. La hanya lam ada baris. La, alif tak ada baris, alif tanda untuk panjang. Ya baris depan, waw di atas waw ada hamzah, dan di atas hamzah ada baris mati, yu'minun. Mim baris bawah, nun baris depan, waw tak ada baris, dan nun yang terakhir baris atas. So inilah ayat yang ke-7. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Okay, kita tengok ayat yang ke-8 pula. Inna ja'alna fi a'nakihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum mukmahun. Okey. Sebelum kita tengok ayat yang ke-8, kalau kita perasan dalam seni khat ni, kenapa kita panggil dia seni khat? Sebab setiap huruf, setiap perkataan ataupun setiap ayat tu sebenarnya dia ada dia punya seni dia. Dia punya ni. Sebab tu tulisan Arab, lebih-lebih lagi ayat Quran lah, lebih cantik ditulis tangan. Walaupun dalam keadaan dunia yang canggih ni macam-macam ada application ataupun ada macam-macam
software, macam-macam software untuk di Jawi ni, tapi tak boleh nak menandingi tulisan tangan. Walaupun sekarang ni dah ada dah, boleh huruf tu boleh diubah. Contohnya huruf H, bawah dia nak tolak ke atas, nak tolak ke bawah pun semua dah boleh dah. Software-software yang dah canggih-canggih sekarang ni, macam mana pun tak boleh nak menandingi kehebatan ataupun kecantikan yang ditulis, kecantikan huruf yang ditulis tangan. Itu kelebihan huruf-huruf Arab ni. Sebab huruf Arab dia punya setiap sambungan huruf, setiap sambungan ayat, perkataan tu semuanya dia ada bentuk-bentuk dia yang berbeza dan sangat-sangat unik. Dengan nipis tebal dia, dengan dia punya lengkung dia, dengan dia punya lenggok dia, macam-macam lah. Dia punya ada orang cakap dengan dia punya seksi bentuk tu, macam-macam. So itulah yang tak dapat bila kita pakai software. Hanya menggunakan tangan boleh kita kawal nak dapatkan huruf tu. Sebab tu dalam kita di SRS tu, kita dalam sekarang ni, kita dalam mematabatkan balik, kita tengah kempen yang dipanggil Quran Live ni adalah untuk mengembalikan balik ataupun membudayakan balik menyalin Al-Quran. Sebab kita tahu dalam zaman-zaman digital ni orang dah kurang menulis. So selain dengan peralatan digital yang canggih-canggih, kita nak juga orang tu menyalin Al-Quran. Okey, kita tengok ayat yang ke-8. Inna ja'alna alif nun. Macam saya sebut yang sesi yang lepas, ada 5 huruf bila dia bersambung dan dia di tengah, bentuk dia sama. Yang membezakan dia hanyalah titik sahaja. Ada 5 huruf. Sesi yang lepas saya sebut iaitu huruf apa? Iaitu huruf ba, ta, sa, nun dan ya. 5 huruf ni bila dia di depan dengan dia di tengah, bentuk dia sama saja. Hanya titik membezakan dia. Kecuali kalau dia di akhir. Huruf ya kalau dia di akhir, bentuk dia berubah. Dia gunakan balik badan huruf ya. Nun kalau di akhir digunakan balik badan nun. Huruf ba, ta, sa dia punya bentuk dia sama. Okey. Sebab tu dalam kita menulis Jawi, menulis Al-Quran ni, titik sangat penting. Sebab titik lah nak menentukan huruf. Ja'alna jim. Huruf jim sama juga macam huruf nun, ba, huruf ba, ta, sa. Jim bila dia bersambung, huruf jim, huruf ha, huruf kha. Kalau Jawi dia ada huruf ca, bentuknya sama. Yang membezakan dia hanyalah titik. Ja'alna ain, lam naik atas, sambung, nun naik atas jadi alif. Inna ja'alna. Okey, terus fi, fa dan ya. Ya yang di akhir dia menggunakan balik badan huruf ya. Kalau dia di depan ataupun dia di tengah, bentuk dia sama macam huruf ba, sa, ta, nun, sama. Fi a'naqihim. Alif, ain. Ni lukis bahagian atas kepala dia, lukis gunakan hujung pen, leher huruf ain dan terus sambung kepada badan huruf ain. Kita pergi terus ke huruf nun, naik, terus ke huruf qaf, pusingkan di atas dia, pastikan nampak dia punya lubang huruf qaf ni. Terus huruf ha, ha tebal. Huruf ha tebal dia mula daripada bawah, pusing, baru naik balik ke atas. Terus pusing, sambung dengan huruf mim. Semua sedia maklum kalau kita nak menulis Jawi, menulis khat, menulis ayat Quran ni, huruf-huruf Arab dia bermula daripada kanan ke kiri. Sebab tu setiap huruf selepas dia disambung pula selepas sebelah kiri dia. Sebelah kiri tu adalah sambungan huruf. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita tengok dalam khat ni, dia banyak dia punya jenis-jenis dia. Ada khat sulus,
nasah, dewani apa semua. Kalau khat nasah yang kita tengah tulis ni tak ada masalah sebab huruf dia atau bentuk dia formal ataupun dia lebih mudah, tujuan dia dibuat pun untuk mudah nak dibaca. Tapi kalau kita tulis dalam jenis yang lain, khat sulus, dewani apa semua, yang huruf dia ditindih-tindih, perkataan dia diletakkan, dikumpulkan di satu tempat, itu yang kita nak. Cara baca dia tu adalah sama, kita baca dan kita susun daripada kanan ke kiri juga. Cuma kadang-kadang kita start daripada atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Tu dia punya teknik nak menulis dia. Okey, sikit lagi. Aghlalan. Aghlalan, alif, ghin, lam. Lam ada dua. Lam yang pertama, lam yang kedua dan alif. Ada setengah orang cakap lam alif ni bukan daripada huruf hijaiyah sebab dia dah ada lam dan alif. Cuma diletakkan juga sebabnya lam alif ni bila dia lam dengan alif tu bentuk dia satu bentuk. Dia punya bentuk dia khas. Okey, terus fahia. Fa, ha, ya, ilal, alif, lam, ya juga, ilal, azqani, alif, lam, alif, zal, qaf, alif, nun, azqani. Fahum, fa, ha, dan terus huruf mim. Bentuk dia sama macam yang kita buat dekat ayat yang sebelum ni. Dia yang sebelum ni fahum la yu'minun. Ni ayat yang ke-8 ni fahum mukmahun. Ada dua perkataan fahum. Kalau nak tahu fahum ni maksud apa, boleh tengok dekat Quran lah. Dekat Quran Mufid yang kita buat tu ada maksud dia. Nak tanya Ustaz Fadli pun boleh. Fahum. Muqmahun, mim. Qauf, mim. Ha. Ni cara sambung huruf ha. Letakkan di atas. Ha ni dudukkan di atas huruf lain. Dan seterusnya huruf waw. Dan yang terakhir huruf nun juga. Untuk ayat yang ke-7 dan ke-8 ni, kalau perasan banyak huruf-huruf ataupun perkataan yang berulang. Contohnya fahum ada dua, banyak huruf mim, huruf alif. Dia punya bentuk dia hampir-hampir sama, dia punya ayat dia. Okey. Ni dia. So sekarang kita masukkan baris. Inna ada baris, ada hamzah di bawah dan ada baris bawah di bawah hamzah. Inna ada syaddah. Ja'alna baris atas. Ain baris atas, lam baris mati, nun baris atas, alif tak ada baris, fi baris bawah, ya tak ada baris. A'nakihim, alif ada hamzah
ada hamzah kotak, ada baris atas, ain baris mati, nun baris atas, dan juga ada tanda mat sebelah dia. Tanda mat ni diletakkan di atas huruf yang berbunyi panjang tu. Dia tak boleh duduk di atas qaf, dia duduk di atas nun sebab nun yang dibaca panjang. Qaf baris bawah, ha baris bawah, dan mim baris mati. A'naqihim. Terus aghlalan. Alif ada hamzah qata', baris atas, ghain baris mati, lam baris atas, dan ada tanda mat dibaca panjang. Aghlalan. Lan ada baris fathatain, baris tanwin. Fahia baris atas, fa, ha baris bawah, dan ya baris atas. Macam saya sebut tadi, dalam Al-Quran Malik Fahad Rasam Osmani, huruf ya di akhir tak diletakkan titik. Baris ada, titik tak ada. Macam Fahia ni tak diletakkan titik ya, dia letakkan baris sahaja. Kalau dalam Quran lain, Rasam Imla'i dia ada titik. Sebab tu kalau kita tengok Al-Quran macam Al-Quran Majid, Al-Quran lama dulu kan, Al-Quran Majid, ataupun Al-Quran yang dibawa dari Turki, dari Mesir, Sudan semua, dia huruf ya dia ada titik. Quran yang kita baca ni dia tak ada titik, tapi dia berbunyi sebab dia ada baris. Okey, terus ila, ya ila tak berfungsi, ya dia tak ada baris. Al-azqani, lam tanda wasal untuk alif, lam baris mati, alif pada hamzah qata', ada baris atas ke atas dia, zal baris mati, qaf baris atas, dan alif tak ada baris, nun baris bawah. Al-azqani. Terus fahum, fa baris atas, ha baris depan iaitu dhammah, mim tak ada baris. Sebab tu bila kita salin Al-Quran, kita tulis, kita kena tengok kat Al-Quran. Sebab ada yang ada baris, ada yang tak ada baris. Kita kena ikut. Kita tak boleh suka-suka hati letak baris. Sebab Al-Quran ni benda yang kita tak boleh nak diubah. Dan tak boleh nak dibuang. Ditambah pun tak boleh, dibuang pun tak boleh. Muqmahun ada syadda, qaf baris mati, mim baris atas, ha baris depan, waw tak ada baris, dan nun baris atas. Okey. Itu untuk ayat yang ke-7. Dan insya-Allah untuk ayat yang ke-7 dan yang ke-7 dan ke-8 ni, insya-Allah untuk itu saja untuk sesi ini, dan insya-Allah ayat yang seterusnya kita akan sambung lagi, dan insya-Allah kalau dah mahir nanti, insya-Allah kita akan percepatkan supaya kita dapat tulis dengan sempurna. Mungkin peringkat awal ni kita menulis agak perlahan, dan saya juga sarankan juga kalau siapa yang nak semak ataupun nak tasheh, boleh bawa buku nasah ni, boleh bawa jumpa kita boleh betulkan. Dan bila kita dah tulis ni, seeloknya kita tanda, kita letak tarikh tu. Macam hari ni berapa bulan ni? 9 macam hari ni 9 hari bulan, kita letakkan tarikh dekat sini. 9 hari bulan 2 2021. Tujuan kita letakkan tarikh ni supaya nanti bila kita tulis, kemudian kita boleh bandingkan tulisan kita setiap minggu tu ada penambahan ataupun tidak. Okey, itu saja, insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Mohon maaf salah dan silap. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.